Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ainun Nabilah binti Nur Azman, pemilik nombor metrik D2021-1098671. Pada hari yang ceria ini, saya akan mengulas satu topik menarik, iaitu masalah kesihatan mental. Kini, isu kesihatan mental dalam kalangan remaja dilihat sebagai satu perkara yang serius. Namun begitu, masih terdapat golongan masyarakat yang memandang enteng terhadap isu ini. Mereka mengatakan bahawa mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ini sebenarnya hanyalah ingin meraih simpati dan perhatian daripada masyarakat lain. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa mereka ini dikategorikan sebagai golongan yang lemah. Begitu mudah sekali kita meletakkan pandangan negatif kepada golongan yang sedang mengalami masalah kesihatan mental ini. Apakah pendapat anda? Pada pendapat saya, kesihatan mental bukanlah satu perkara yang boleh dibuat sebagai lawak jenaka. Isu kesihatan mental yang telah mendapat perhatian ramai pihak ini telah pun menyebabkan pelbagai inisiatif diambil untuk mengetengahkan masalah kesihatan mental dalam golongan masyarakat. Sebagai contoh, pihak bidang seni telah pun menayangkan drama bersiri yang bertajuk Air Tangga yang mengisahkan mengenai seorang ibu yang sedang menghidapi Munchausen Syndrome by proxy ataupun penyakit mental yang kita mudah sebutnya sebagai MSBP. Saya berpendapat bahawa inisiatif untuk mendedahkan masyarakat mengenai penyakit mental ini adalah satu tindakan yang bernas dan bagus supaya masyarakat akan lebih peka dengan keadaan sekeliling di samping membendung diri sendiri daripada terjebak dalam masalah ini. Seterusnya, marilah kita beralih kepada tanda-tanda ataupun gejala penyakit mental. Yang pertama ialah keinginan membunuh diri. Antara contoh situasi yang melibatkan keinginan bunuh diri ini ialah tekanan perasaan yang mendalam seperti tidak mencapai keinginan diri sendiri. Terdapat juga di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda untuk membunuh diri melalui lisan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, pentingnya untuk orang-orang di sekeliling sentiasa peka akan perbuatan mereka yang mengalami masalah mental ini. Orang yang berkeinginan untuk membunuh diri ini beranggapan bahawa mereka tidak diberi peluang dalam kehidupan. Mereka juga sudah putus asa ataupun putus harapan untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, tanda kepada penyakit mental juga ialah kemurungan yang melampau. Kemurungan didefinisikan sebagai gangguan perasaan yang menyebabkan individu berasa sedih yang teramat, keletihan sepanjang hari dan mengalami ketidakstabilan emosi. Kemurungan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, tidak kira jantina, umur, etnik dan sebagainya. Antara situasi yang boleh menyebabkan kemurungan kepada individu ialah seperti masalah keluarga, penceraian, mereka yang menjadi mangsa dera, mereka yang mengalami masalah ekonomi dan sebagainya. Kemurungan merupakan suatu penyakit yang boleh dirawat pada peringkat awal. Masih ramai masyarakat yang mempunyai persepsi negatif kepada mereka yang mengalami masalah kemurungan ini. Golongan ini mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai masalah kemurungan sebenarnya berpunca daripada kelemahan iman. Stigma masyarakat ini menjadi punca mereka tidak mahu mendapatkan rawatan kerana berasa malu akan pandangan orang lain. Akhirnya, mereka terpaksa menanggung beban itu sendirian. Selain itu, tanda kepada penyakit mental ini juga termasuklah tidak mampu mengawal tekanan. Tekanan boleh berlaku disebabkan oleh banyak faktor seperti menjadi mangsa buli, tidak mendapat apa yang diinginkan, kemarahan yang berterusan dan sebagainya. Tekanan perasaan boleh mendorong individu untuk bertindak secara agresif seperti mencederakan orang lain. Mereka yang tidak mampu mengurus tekanan ini perlu segera mendapatkan rawatan kerana dibimbangi hal ini akan membawa kesan negatif lain. Sekiranya kita mempunyai sebarang masalah
kita dinasihatkan untuk berkongsi masalah dengan orang terdekat seperti ahli keluarga maupun rakan baik sendiri. Mungkin kita akan mendapat jalan penyelesaian daripada orang lain. Tahap kemurungan individu bergantung kepada diri sendiri dan oleh sebab itu, segeralah mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Tekanan ataupun stres ini juga merangkumi beban, kebimbangan, panik dan keletihan. Tekanan juga bukan sahaja boleh memberi kesan kepada tahap kesihatan mental, malah hal ini boleh menyumbang kepada gangguan kesihatan fizikal. Individu mungkin akan berasa letih ataupun hilang selera makan kerana asyik memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Seterusnya, tanda kepada penyakit mental juga ialah suka menyendiri. Mereka yang suka menyendiri ini dikatakan mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya percaya dan yakin bahawa semua masalah ada jalan penyelesaiannya. Namun bergantung kepada individu itu sendiri untuk memikirkan mengenainya. Mereka yang suka mengasihkan diri ini dikatakan tidak diterima ataupun tidak difahami oleh masyarakat. Mereka sebenarnya perlu didekati supaya kita dapat tahu cara yang betul untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Golongan seperti ini juga mungkin merasakan bahawa masyarakat akan lebih menambah tekanan mereka dengan perspektif negatif. Saya berpendapat bahawa kita perlu ada interaksi sosial yang berkesan dengan mereka supaya kita juga akan faham situasi yang sedang mereka alami. Penyakit mental boleh disebabkan oleh beberapa faktor, termasuklah kehilangan orang yang tersayang. Tentulah kita merasakan seolah-olah dunia bertukar menjadi gelap apabila kita kehilangan orang tersayang seperti ahli keluarga, rakan baik dan sebagainya. Kehilangan yang dimaksudkan merangkumi mereka yang telah berpisah, meninggal dunia atau hilang tanpa kabar berita. Mereka merasakan seolah-olah kebahagiaan yang selama ini dikecapi berakhir dengan situasi peristiwa yang sangat buruk. Hal ini boleh mendorong mereka kepada kesedihan melampau dan akhirnya mungkin mereka akan mengalami depresi. Tidak mudah bagi semua orang untuk menerima hakikat kehilangan orang yang tersayang. Terdapat juga di antara mereka yang berusaha bertahun-tahun untuk melupakan peristiwa tersebut. Ada juga yang tidak mampu mengawal emosi sehingga menyebabkan kesakitan pada diri sendiri. Oleh sebab itu pentingnya bagi masyarakat untuk memberikan sokongan moral kepada golongan ini. Penyakit mental juga boleh disebabkan oleh rasa tersisih daripada masyarakat. Penerimaan masyarakat adalah satu perkara yang amat dititik beratkan oleh setengah individu zaman kini. Individu yang merasa tersisih daripada masyarakat akan berbuat apa sahaja demi menempah nama mereka dalam kalangan masyarakat. Contohnya, mereka sanggup melakukan perkara-perkara yang tular dan akhirnya mendapat nama dalam golongan masyarakat. Jika tidak, mereka akan merasakan seolah-olah diri mereka dibenci oleh masyarakat dan hal ini mungkin menyebabkan mereka tidak mahu lagi bergaul dengan masyarakat dan akhirnya mengalami kemurungan. Mereka juga mungkin merasa bahawa cara pembawaan diri mereka dalam golongan masyarakat adalah tidak relevan. Seterusnya, tekanan perasaan yang mendalam. Bagi individu yang tidak mampu mengawal emosi, mereka mudah mengalami tekanan perasaan. Situasi ini boleh memberi implikasi kepada minda mereka dan mudah menghidap penyakit mental seperti bipolar yang membabitkan perubahan emosi secara drastik. Secara keseluruhannya, masyarakat perlu saling membantu di antara satu sama lain demi menjaga kesihatan mental masing-masing. Masyarakat perlu cakna akan keadaan orang di sekeliling dan segeralah menghulurkan bantuan kepada mereka yang didapati sedang berjuang dengan penyakit mental ini. Jadilah masyarakat yang prihatin dan persiapkanlah diri anda dengan ilmu-ilmu berkaitan penjagaan kesihatan mental. Sekian, ini sahaja yang boleh saya kupas pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum.